Baik, kita mulakan hadis yang nombor 16 atau hadis yang ke-16 dan muka surat 89. Jadi boleh mulakan, siapa nak baca silakan buka mic ya. Siapa nak baca? Sila. Buka mic ya, dia nak baca. Okey, sila. Sila. Asy'ari dari Nabi SAW bila bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan tangannya pada masalah dan memerintahkan tangannya pada siang hari Kandungan hadis. Kandungan hadis terus. Ya, baik, saya masuk mula ya. Dalam hadis ini memberitahu kepada kita bahawa Allah SWT sentiasa membuka ruang untuk hamba-Nya yang mau bertaubat kepadanya. Ada hamba-hambanya yang telah melakukan kejahatan pada siang hari, dan pada malam hari dia telah bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah pun terimalah taubatnya. Dan di antara hamba ini ada yang melakukan kejahatan pada malam hari, kemudian pada siang hari dia telah sedar, insaf, dan dia pun bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah telah menerima taubat hamba itu. Artinya taubat ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebab kesempatan manusia hidup hanya sekali di dunia ini. Jadi Allah Ta'ala memberikan satu ruang kepada hamba-Nya sebelum matahari terbit daripada barat, ataupun sebelum nyawa ke gharghar atau ke halqum, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah peluang yang ada pada sekali dalam kita hidup di dunia. Bila dah mati saja, pintu taubat sudah tertutup. Apalagi kalau yang masih hidup, tiba-tiba matahari terbit daripada barat, itu juga taubat sudah tertutup. Tapi bagi mereka yang beramal soleh, teruskan amal soleh, jangan berhenti walaupun matahari sudah terbit daripada barat. Sebabnya Allah akan menerima keimanan mereka yang beriman lebih awal sebelum matahari terbit daripada barat. Tapi kalau masa itu dia nak beriman, dia nak bertaubat, masa itu pintu sudah tertutup. Itulah peringatan. Yang kedua, yaitu dalam hadis ataupun dalam Quran,
menyebut tentang ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat yang berkaitan dengan zat Allah atau sifat Allah Ta'ala. Contohnya, dalam Quran juga kita akan terbaca perkataan wajhullah, wajah Allah. Dan dalam Quran juga menyebut tentang Allah istawa alal arsh, Allah bersemayam atas arasy. Dan dalam Quran juga Allah akan menerangkan Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Jadi hal-hal yang sedemikian dikatakan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Dalam hadis juga menerangkan bahawa Allah turun sepertiga malam pada tiap-tiap malam. Barang siapa minta ampun akan diampunkan, barang siapa minta akan diberi. Jadi sifat Allah Ta'ala di situ diterangkan turun ke langit dunia. Dan diterangkan dalam hadis ini berkaitan dengan tangan Allah. Allah bentangkan tangannya. Jadi artinya sebutan tangan yang paling selamat sekali ataupun sebutan wajah, sebutan turun, sebutan bersemayam, semua ini kita simpulkan sebagai ayat mutasyabihat. Jadi pegangan kita yang paling selamat mengikut ulama-ulama salaf terdahulu zaman baik lepas Nabi atau sesudahnya, mereka berpegang bahawa pulangkan saja kepada Allah. Contohnya, tangan yang layak bagi Allah. Itu mana kita pulangkan, kita jangan tafsir-tafsirkan. Allah menyebut tangan dalam Quran, Allah menyebut tangan dalam hadis. Nabi pun menyebut tangan dalam hadis, artinya yang layak bagi Allah. Itu yang paling selamat. Jangan dirupa-rupakan, dimisal-misalkan, ataupun kita tafsir-tafsirkan lebih panjang. Yang selamat Allah a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui maksud, Allah yang lebih mengetahui maksudnya ataupun keadaannya. Jadi itu yang paling baik atau yang paling selamat. Kita sebut apa? Yang layak bagi Allah. Tangan yang layak kita tak tahu. Yang layak bagi Allah. Allah turun ke langit dunia, itu yang layak bagi Allah, kita tak tahu. Itu yang paling selamat. Jangan memisal-misalkan. Bila kita memisal-misalkan, mencontoh-contohkan, itulah yang kita jadi tergelincir daripada akidah. Inilah pegangan ulama salaf, dan tak perlu kadang nak ubah-ubah makna, menjadikan tangan itu dengan makna kudrat, kekuasaan. Jadi semuanya ini adalah mengubah makna sebenar bahasa Arab. Okey, sekadar itu untuk hadis yang ke-16. Sekarang ni kita masuk ke hadis 17. Siapa pula nak baca, silakan. Atau orang yang sama ke, kita pulang. Okey, silakan. Mana yang tertutup mic tu buka. Silakan. Siapa nak baca? Okey. Ya.
Hmm. 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 Yaitu ketika matahari sudah bergerak dari arah barat, jika manusia menyaksikan matahari tersebut dari barat, maka pada saat itu pada hari itu memang terdapat Ya, sampai situ ya. Jadi ya, hadis yang menerangkan tentang terbit matahari daripada barat. Ya, sebenarnya ya ahli-ahli saintis yang ya mengkaji tentang hal ya alam ini, mereka pun percaya bahawa ya matahari ya dia akan satu ketika nanti dia akan patah balik, ya. Dia tidak mengikut edaran seperti biasa. Ini diakui. Tapi bila masanya, ya masanya akan sampai, ya mengikut kajian mereka. Jadi disitulah nak menunjukkan bahawa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini sesuatu yang benar, ya dapat kita yakini. Yang mana matahari pasti akan berlaku terbit daripada barat. Masa itu, ya manusia ya akan tercengang. Mungkin pada pagi hari ramai yang tak sedar yang matahari itu terbit daripada barat. Sebab biasa pagi-pagi kadang tak pandang matahari. Ia leka pandang bawah, tak ada pandang atas. Ya. Dah masuk waktu dua atau waktu zuhur, baru tersedar. Matahari ni, ataupun kadang tersedar waktu petang. Matahari kenapa condong kat sini? Ya. Selalu condongnya ke barat. Yang ini pula ke timur. Ya. Jadi terkejut. Manusia terkejut. Bagi orang yang beriman, ya Masya Allah, inilah hari yang dijanjikan bahawa pintu taubat sudah tertutup. Orang yang nak beriman pun dah tak dibolehkan lagi, dah tertutup. Ya, ibarat ya pejabat tutup pukul 5 contoh. Ya, bila tutup pukul 5, ya kita masuk setengah jam nak tutup. Ya mungkin dibolehkan lagi setengah jam, ya. Lepas tu dah tak boleh lagi. Bila dah tutup, habis dah. Diibaratkan macam tu. Jadi Allah memberi masa sebelum matahari terbit daripada barat. Jadi ya bertaubatlah sungguh-sungguh. Sebab ya Allah akan menerima taubat pada waktu yang Allah telah janjikan atau tentukan. Ya. Jangan sampai kita ya terlepas waktu itu. Dan waktu itu kalau seandainya nak beriman, imannya tidak diterima. Kalau nak beriman, iman tak diterima. Nak bertaubat, taubat pun tidak diterima. Jadi kecewalah kita. Mana manusia yang mula nak bertaubat, mula nak beriman, kecewa mereka. Sebab pintu sudah tertutup. Samalah dengan solat-solat yang Allah telah tentukan waktunya. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Adakah sewenang-wenangnya kita, sesuka kita nak buat zuhur pada waktu asar, nak buat asar pada waktu maghrib? Sesuka hati kita. Macam orang yang suka atau senang dengan hukum qada. Bila tak nak solat, dia kata tak apa, qada malam nanti. Zuhur dibuat pada waktu malam, qada. Asar dibuat pada waktu malam, qada. Nanti subuhnya tak dibuat. Kata qada nantilah. Lepas zuhur baru sembahyang subuh. Qada katanya, qadaan. Jadi hal-hal yang macam ni, waktu yang bukan ditentukan,
ia tidak diterima solat kita. Sebab solat itu ya waktu yang ditentukan. Kita mauquta, mana waktu yang ditentukan. Itu dikatakan, Nabi kata ya, ibadat waktu siang jangan dibuat waktu malam. Waktu malam jangan buat waktu siang. Itu maknanya. Ya. Hanya yang ada ialah jamak. Ya, kalau jamak tu bolehlah dihimpunkan antara zuhur dan asar. Itu kalau ada jamak. Ya, ataupun jamak qasar, itu bolehlah dihimpunkan. Ini tak sengaja-sengaja. Jadi kiaskanlah hal ini dengan hal yang dikatakan pintu taubat sudah tertutup. Ya. Dalam firman Allah Ta'ala, ya, surah apa tadi? Iaitu Quran surah An'am ayat 158. Yang dikatakan, ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Mana datang, pada hari datang sebahagian tanda-tanda Tuhan engkau, iaitu matahari terbit daripada barat. Itu dikatakan tanda-tanda ya, daripada Tuhan engkau. Atau tanda-tanda Tuhan engkau, maknanya tak matahari terbit daripada barat. Pada masa itu, layan fa'unafsan imanuha, tidak bermanfaat satu diri oleh imannya, tak bermanfaat, lam takun amanat min qablu, tidak ia ada beriman daripada sebelumnya. Mana kalau dia sebelumnya belum tak beriman, terbit matahari baru nak beriman, tidak diterima. Ya, jadi kena ingatlah, seandainya kita ya sudah beriman dan beramal soleh, ya, bila terbit matahari daripada barat, kita teruskan sebab Allah terima lagi. Sebab dia sudah beriman daripada awal. Jangan pula bila terbit matahari dah tertutup dah, buku dah tutup. Jadi tak payahlah solat lagi kita. Ya, matahari dah terbit daripada barat, tak payah solat lagi. Ya, buku dah tertutup. Jangan fikir macam tu. Yang tertutup ni untuk orang yang baru nak masuk. Itu baru tertutup. Orang yang dah lama mengamalkan, dia tidak tertutup terus. Ini dikatakan, ya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak bermanfaat satu diri akan iman oleh imannya, tidak ia ada telah beriman daripada sebelumnya. Ya, maknanya ya, tidak bermanfaatlah iman, ya. Melainkan siapa? Melainkan mereka yang dah sebelum itu memang dia sudah beriman dan beramal soleh. Au kasabat fi imani khair, atau ia telah mengusahakan dalam imannya kebaikan, atau dikatakan sebagai amal soleh. Jadi teruskanlah kebaikan dan amal soleh itu, makna teruskan sebagaimana ya sebelumnya. Walaupun dah terbit matahari daripada barat, Allah akan terima. Ini maklum-maklum, perkara-perkara yang perlu dimaklum, ya, yang mana sifat Allah Ta'ala yang luas kurnianya kepada hambanya, memberi peluang lagi untuk mereka mau bertaubat sebelum terbitnya matahari daripada barat. Baik ya, kita teruskan hadis yang nombor 18. Siapa nak baca? Orang yang sama pun tak apa, baca terus. Yang lain boleh dengar. Okey, ada yang nak baca. Okey, silakan Wan. Ya. Khatab. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Anhuma. Baik ya, saya masuk mula. Jadi hadis ini ya sebagai
pelengkap-pelengkap hadis sebelumnya. Jadi nak menunjukkan bahawa taubat itu masih diterima oleh Allah Ta'ala sebelum nyawa sampai ke ghar-ghar. Ghar-ghar ni maknanya ialah kerongkong. Jadi kalau nyawa dah sampai ke kerongkong, itu dikatakan sebagai waktu nazak. Pada masa itu, dia mengatakan iman atau nak beriman, masa itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu setengah-setengahnya mereka yang asalnya Islam, kemudian dia murtad. Dalam kehidupannya, kehidupan bukan Islam. Kemudian, bila mati dia nampak, nak mati itu nampak, yang benar itu adalah Islam. Sebab asal usulnya memang dia dididik sebagai orang Islam. Jadi akhir hayatnya dia pun mengucapkan la ilaha illallah contohnya. Pada masa itu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingatlah bahawa akhir-akhir hayat baru kita nak bertaubat, samalah dengan taubatnya Firaun. Firaun kalau nak tahu, semasa dia tahu nak mati tenggelam tu, dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah katakan, adakah sekarang ditemplak oleh Allah Ta'ala, adakah sekarang kamu beriman? Jadi artinya ia tidak diterima imannya ketika itu. Dan ramai lagi lah yang dikatakan bahawa mereka pada akhir hayat mereka menyatakan iman, tapi dalam kehidupannya mereka tak peduli dan mereka kadang musuh kepada orang yang beriman. Sebab itu bapa saudara Nabi Abu Talib, Allah tidak izinkan untuk dia menerima keimanan, untuk dia nak beriman. Apa sebabnya? Sebab dalam kehidupan hariannya dia tidak menerima kepercayaan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi pada akhir hayat Nabi saja yang sungguh-sungguh supaya dia mengatakan la ilaha illallah, tapi Allah tidak izinkan. Sehinggalah turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tak dapat memimpin orang yang engkau kasihi, tapi Allah dapat memimpin orang yang ia kendaki. Nampak? Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi yang sungguh-sungguh supaya pak saudaranya dapat mengucap la ilaha illallah, tapi tak ada, Allah tidak izinkan. Samalah dengan hadis ini, bahawa dah sampai kerongkong, maknanya dah tahu nak mati, masa itu baru nak terima iman. Tak ada artinya lagi. Sebab itu ada di punya tempoh atau waktu. Dan dalam hadis tadi dibaca perkataan saya kata tadi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah ni bin Umar, artinya anak Umar ni namanya Abdullah. Jadi Abdullah ni Islam, Umar Islam. Jadi bila Islam dua-dua, dia radhiyallahu-nya kena humah. Radhiyallahu anhuma. Jadi humah tu menunjukkan dia berdua. Radhiyallahu, semoga Allah meredai. Semoga Allah meredai anhuma dari keduanya. Kalau yang Islam satu radhiyallahu anhu, sebenarnya ada beza, satu anhu, satu anhuma. Tapi kalau dikatakan sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu anhum, hum tu ramailah. Bila kita baca hadis, kadang ada anhu, kadang ada anhuma. Kalau anhuma, anak dengan bapa ni dia dah Islam. Contohnya Abdullah anak Umar. Umar ni memang dah Islam lah. Anaknya memang seorang yang soleh. Jadi dua-duanya Islam. Jadi bila dua-duanya Islam radhiyallahu anhuma.
Ya. Nah, itu dalam kita membaca hadis, ya. Ada anhu, ada anhumah, ya. Okey, teruskan lagi siapa yang baca tadi, teruskan muka surat 11 92 kata asing. Ya, baca kata asing. Malam. Hmm. 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 Ya, jadi dalam bahasa gor-gor ni, ya, yang kita faham macam kita bagi minum, ya, orang yang sakit, nazak. Bila kita bagi minum, dia tak boleh telan lagi. Air tu keluar. Dia tak nak telan lagi. Air tu maknanya, ya, dia dah tak boleh menerima lagi. Bila dah tak boleh menerima tu, faham je lah. Itulah yang dikatakan masa itu kalau bertaubat pun taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Baik, kandungan hadis, sambung. Subhanahu wa ta'ala. Okey, ya. Nanti dulu. Jadi surah ini mustahak untuk diingati atau diulang kaji, yaitu surah An-Nisa yang kita sudah lama tinggalkan. Surah An-Nisa ni, jadi kita ingat-ingatkan balik, yang mana perkataan innama dalam ayat ini, innama sesungguhnya tidak lain, terjemahan dia. Sesungguhnya tidak lain, itulah bahasa yang makna yang sesuai. Ya, kalau makna biasa disebut sesungguhnya saja. Ya, tapi kalau kita harfiah, dia lebih detail. Detailnya tadi kerana innama ini adalah huruf adatul hasri. Adatul hasri makna huruf pembatas. Ya. Innama ni dikatakan sebagai huruf pembatas. Baik itu tidak boleh terjemah sekadar rengan. Sesungguhnya. Itu rengan. Macam terjemahan di sini. Sesungguhnya. Itu rengan. Ya. Jadi sebenarnya kalau harfiah dia lagi mendalam. Ya, diterjemahkan dengan sesungguhnya tidak lain. Kenapa diterjemah demikian? Sebab innama ini adalah adatul hasri. Huruf pembatas. Ya, sama dengan illa, melainkan. Itu juga huruf pembatas. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi perkataan melainkan Allah artinya menafikan segala Tuhan, hanya ya Allah sahaja yang kita akui. Dan di sini perkataan innama sama. Adatul hasri, adat hasri. Kalau nak ringkas sebut adat hasri. Ya, adat tu mana alat, hasri itu ya pembatas. Ya. Pembatas. Sesungguhnya tidak lain, apa maksudnya? Tak ada lain lagi. Itu yang dimaksudkan. Sesungguhnya tidak lain, maksudnya apa? Tidak ada lain lagi. At-taubatu, taubat alallahi atas Allah lillazina ya'maluna su'a
bagi orang-orang yang mereka mengerjakan akan kejahatan bijahalah dengan sebab kebodohan. Jahalah daripada jahil, jahiliyah. Kita kata dulu zaman muda-muda kita tak pakai tudung. Ya, jadi macam mana kita punya dosa? Ya, itu dulu zaman jahiliyah. Mana zaman jahiliyah, zaman kita bodoh-bodoh dulu. Ya, muda-muda kita tak pakai tudung, tak tutup aurat. Ya. Jadi itu dulu zaman jahiliyah, sekarang dah taubat dah. Ya, tak ada nak buat macam tu lagi. Contoh. Itu dikatakan jahalah. Bijahalah dengan sebab kebodohan. Itu kalau sebut jahiliyah, jahiliyah itu daripada jahil, bodoh. Ya. Jadi, orang-orang yang mengerjakan kejahatan kerana dulu tak tahu hukum, bodoh, ya. Summa yatubu min qarib. Kemudian mereka bertaubat daripada dekat. Maknanya dia tak buang masa. Ya, dia dah sedar, dia pun taubatlah. Tak nak buat macam tu lagi. Wa ulaika yatubullahu alaihi. Maka orang itu ia menerima taubat oleh Allah ke atas mereka. Wa kanallahu aliman hakimah, dan adalah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ini nak menunjukkan, ya, Allah gunakan bahasa innama ataupun adatul hasri ini nak menunjukkan yang betul-betul taubat yang akan diterima oleh Allah Ta'ala mereka yang, ya, dia buat jahat tu kerana punca tak tahu, bodoh, jahil, jahiliyah. Macam tu bahasa dia. Ya, yang macam ni memang senang diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Ya. Faham ya? Dan setiap sambung, dan setiap orang ya. Baik ya, saya masuk mula. Ya. Surah ini ya, ayat 18 surah Nisa, ya, yang tadi juga surah An-Nisa yang begitu berdekatan. Ya, yang tadi 17, ini 18. Ya. Jadi nak menunjukkan, saya harfiahkan ni senang ya. Walai satu taubatul lazina ya'maluna sayyi'at, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang mereka mengerjakan akan kejahatan-kejahatan. Hatta sehingga iza hadara, sehingga apabila telah hadir ia ahadahum, akan seseorang mereka al-maut, oleh kematian. Qala, telah berkata ia, ini sesungguhnya aku tubatu, telah bertobat aku al-an, sekarang. Macam Fir'aun, bila tahu nak mati, dia pun bertobat masa itu juga. Ya, sebab itu Allah katakan, al-an, adakah sekarang nak bertobat? Ya, ditempelak oleh Allah Ta'ala. Jadi hadis ini, ayat ini juga memberitahu kepada kita, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, berterusan, kemudian bila dia nak mati, ya, dia hadir mati, ya, sakaratul maut, hadir mati, ya, masa itu baru dia nak beriman ataupun nak bertaubat. Ya, tidak diterima. Itu dia kata laisatit taubah. Pangkalnya laisatit taubah, tidak diterima taubat untuk orang-orang ini. Dan juga tidak diterima taubat lagi wa tu wa ataf. Mana dan tidak diterima taubat juga
allazina yamutun, orang-orang yang mereka mati wa hum kufar, walhal mereka orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Tadi mati, dia buat kejahatan dan nak mati baru dia bertobat, tak diterima. Yang kedua, dia mati dalam keadaan kafir pun tidak diterima taubatnya. Ya. Kekafiran, ya, tidak diterima taubatnya. Ulaika, orang-orang itu a'tadna lahum azaban alimah. Orang-orang itu telah kami sediakan bagi mereka azab yang amat pedih. Nauzubillah, ya. Nah, jadi sebab itu, ya, semasa hayat kita ada, ya, jangan lupa selalu ucapkan kalimah-kalimah taubat. Astagfirullah, astagfirullahalazim, ya. Kalimah taubat, ya. Ataupun kita bacalah doa yang berkaitan dengan, ya, taubat, ya, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, ya, doa selamat tu. Taubat sebelum mati. Kita minta Allah terima taubat kita sebelum mati. Ya. Taubatan qoblal maut, ya. Siapa yang selalu baca doa selamat ni, ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dan rahmat, ya, ketika mati. Ya. Wa rahmatan indal maut, ya. Allah mahwin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, mudahkanlah kami pada sakaratul maut. Jadi doa ni, ya, selain kita minta supaya diterima taubat sebelum kita mati, juga kita minta supaya dimudahkan ketika sakaratul maut. Ya, kalau kita baca doa ni, ya, hari-hari, insya-Allah sampai satu ketikanya ajal kita, ya, doa ini akan terjawab, iaitu Allah akan permudahkan sakaratul maut, ya. Jadi hafalkanlah doa selamat tu, ya. Yang disebut doa selamat orang kata, ya, doa selamat. Itu bagus doa tu. Jangan, kalau boleh jangan ditinggalkan. Baik, ya, lagi ayat seterusnya. Kerana yang dimasukkan dengan tahu teman-teman dia baru dari al-wa'id Rahimahullah. Rahimahullah menangisi diri sendiri selalu menyatakan wajibnya waktunya dan mereka Walaupun menggunakan Wa'ain menggunakan Ma'jumlah dan salam Walaupun orang menggunakan itu maknanya, ya, bahasa-bahasa syair, bukan hadis, ya, bahasa-bahasa syair macam itulah, ya. Mereka katakan, ya, jangan menjauh, ya, yang dikatakan menjauh itu ialah kematian, ya, namun mereka berusaha membunuhku, ya. Di manakah tempat yang jauh itu selain tempatku, iaitu kematian. Jadi ini berupa rangkap syair, ya. Tak payah dikejar yang jauh tu, dia akan datang, ya. Kematian itu maknanya akan datang, tak perlu dikejar, ya. Lagi oleh kerana itu wajawazna
Kebanyakan al-ana. Al-ana macam tu. Baik ya, tengok ya, saya harfiahkan ya, harfiahkan. Cuba perhatikan ayat ni. Wajawazna bi Bani Israel al-Bahra, dan telah kami seberangkan akan Bani Israel akan laut. Ya. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu bagian wa adwan. Maka telah mengikuti ia akan mereka oleh Firaun dan tentera-tenteranya, ya, bagian kerana zalim, ya, aniaya dan juga adwan, melampaui batas. Maknanya Bani Israel ni Allah telah seberangkan ke laut. Ya, seberangkan ke laut sana dan Allah belah laut untuk Bani Israel dapat menyeberang. Ya, Firaun ni telah mengikuti daripada belakang bersama bala tenteranya. Kerana lautan itu ya dibuka hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Firaun, maka Firaun dan bala tenteranya bila sampai ke tengah lautan tadi, maka Allah cantumkan balik lautan tadi. Ya, air laut tadi tercantum balik, maka tenggelamlah dia hatta iza adrakahul gharqu, sehingga apabila telah melanda ia akannya oleh tenggelam, ya, qala, telah berkata ia ni Firaun. Dia tahu dia nak mati. Dia kata amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Ya, Firaun berkata, amantu, telah beriman aku bahawasanya ia tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang telah ia beriman dengannya oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang-orang muslim. Nampak Allah rakamkan yang Firaun ini masa tu dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang dipercayai oleh Bani Israel, dan dia mengaku dirinya sebagai orang Muslim. Allah tempelak, al-ana, adakah sekarang? Maknanya adakah sekarang kamu nak beriman? Waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidin, dan sesungguhnya engkau telah derhaka sebelum ini dan adalah engkau daripada orang-orang yang buat kerosakan. Jadi artinya nak menunjukkan bahawa keimanan atau taubat Firaun ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dah tahu nak mati baru nak beriman, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Fal yauma, maka pada hari itu, nunajjika bi badanika, kami selamatkan akan engkau dengan badan engkau. Maknanya yang lain tenggelam, tapi Firaun ni jasadnya timbul. Timbul, dan orang ambil jasadnya, dia dinaikkan ke darat, jasad dia. Sebab itu apa tujuannya? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya ia jadi bagi orang yang di belakang kau satu tanda. Maksudnya Firaun ini sampai sekarang ada jasad dia. Itu buat pameran tu, itulah jasad Firaun yang zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, dan jasad itu tidak dikebumikan, masih kukuh lagi, kering, masih kukuh, kering lagi. Untuk apa? Untuk jadi pengajaran kepada orang-orang yang selepasnya, masa sekarang lah, sebagai satu ayah, satu bukti. Inilah manusia yang pernah mengaku dirinya Tuhan. Wa inna katsiran minan nas, dan bahawasanya kebanyakan daripada manusia an ayatina, dari ayat-ayat kami. Ayat-ayat ni maknanya tanda-tanda kami. Laghafilun, sungguh orang-orang yang lalai. Bila dia buat pameran ramai tengok, tapi tak ambil pengajaran. Patutnya ambil pengajaran. Inilah manusia yang telah durhaka kepada Tuhannya. Maka terbukti itu memang mayat Firaun yang dalam Quran.
Sebab saintis dia sudah kaji bahawa dalam perut Firaun ini yang sekarang ni yang diawetkan tu memang ada garam. Jadi nak menunjukkan bukti bahawa itu adalah Firaun yang disebut dalam Quran. Memang terbukti. Ya, sebab ada garam. Ya, dia sudah telan air laut. Ya. Jadi sampai situ dulu ya, kita punya pelajaran hadis hari ini. InsyaAllah akan datang kita masuk hadis yang ke-19 ya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi, insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqar